Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nurjana binti Muhammad Zaki, bernombor metrik A163613. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Izzah binti Khalid, A162749. Baiklah, hari ini kami akan membentangkan tentang tajuk Al-Khilafah dalam sistem pemerintahan Islam dan aplikasinya dalam pemerintahan di Malaysia. Sejarah sistem khalifah. Selepas kewafatan Nabi Muhammad, baginda telah digantikan dengan 4 orang sahabat baginda, iaitu Saidina Abu Bakar, Saidina Umar, Saidina Uthman dan Saidina Ali. Mereka berempat ni kemudiannya dipanggil sebagai Khulafa' Ar-Rashidin. Misi utama mereka adalah untuk mengekalkan perbuatan-perbuatan Nabi Muhammad sepanjang hayatnya, sama ada dari segi akhlak, undang-undang ataupun pemerintahan. Ketika pemerintahan Saidina Abu Bakar, beliau telah cuba untuk menubuhkan daulah Islamiyah. Walaupun mendapat pelbagai tentangan, tetapi beliau masih tetap teguh dengan pendiriannya. Pada zaman Saidina Umar pula, beliau telah meneruskan daulah Islamiyah yang dibawa oleh Saidina Abu Bakar. Dengan kepribadiannya yang unggul, yang seorang yang tegas, maka impian untuk Saidina Abu Bakar mewujudkan daulah Islamiyah itu tercapai. Seterusnya pada zaman Saidina Uthman memerintah, ia merupakan tempoh masa pembentukan masyarakat Islam lebih maju setelah timbulnya negara baru. Oleh itu lahirlah peraturan-peraturan baru mengenai kekayaan yang datang daripada daerah-daerah yang ditakluki mengenai wilayah-wilayah pemerintahan. Seterusnya pada zaman pemerintahan Saidina Ali, beliau harus menghadapi pelbagai rintangan kerana pada zaman ini berlakunya pelbagai perang, seperti contohnya perang Jamal, iaitu perang unta antara tentera pimpinan Saidina Ali dengan pengikut Aisyah, yang mengakibatkan Zubair dan Talhah telah terkorban. Konsep khilafah ini, yang mana first kita akan tengok kepada definisi khilafah itu sendiri. Okey, khilafah ini adalah dari segi bahasa bermaksud penggantian. Daripada segi istilah, khilafah ialah institusi pemerintahan dan pentadbiran yang menggantikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, jadi secara umumnya al-khilafah ini adalah pemerintahan yang diperintahkan oleh ketua negara itu sendiri ataupun yang dikenali sebagai khalifah. Seterusnya kita tengok kepada hukum. Hukum menegakkan al-khilafah ini. Okey, jadi yang pertama kita tengok daripada segi Al-Quran, iaitu firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah An-Nisa ayat 59 yang bermaksud, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kamu. Jadi maksud daripada ayat ini adalah Allah SWT memerintahkan supaya kita mentaati Allah SWT, mentaati Rasulullah SAW dan mentaati ulil amri, iaitu ketua bagi yang mana ketua bagi sesebuah negara tersebutlah. Okey, yang kedua kita tengok dari segi as-sunnah. As-sunnah ni yang mana Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya imam yakni khilafah itu sebagai perisai dari belakangnya umat berperang dan dengannya umat berlindung. Maksudnya kat sini Nabi SAW bersabda bahawa khilafah ini yakni ketua bagi sesebuah negara itu adalah perisai bagi sesebuah umat. Okey, seterusnya kita tengok daripada pandangan ulama. Saya ambil pandangan ulama. Ulama yang pertama adalah pandangan daripada mazhab Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Yang mana keempat-empat pandangan mazhab ini menyatakan bahawa mereka bersepakat bahawa imam yakni khilafah itu wajib adanya. Maksudnya kat sini mereka bersepakat bahawa khilafah ini perlulah wujud untuk menegakkan syiar-syiar Islam.
Okey, yang kedua pandangan daripada Imam Nawawi. Pandangan daripada Imam Nawawi ini menyatakan bahawa mereka berijtihad bahawa kaum muslimin wajib mengangkat seorang khilafah. Itu daripada pandangan Imam Nawawi lah. Okey, seterusnya kita akan tengok kepada sistem pemerintahan khilafah dan pengaplikasinya pada pemerintahan di Malaysia. Okey, jadi yang pertama kita akan tengok kepada Saidina Abu Bakar. Saidina Abu Bakar ini adalah sahabat Nabi SAW. Semasa pemerintahan Saidina Abu Bakar ni, Saidina Abu Bakar melakukan beberapa perkara dalam pemerintahannya. Yang pertama kita tengok yang mana Saidina Abu Bakar memerangi golongan Riddah. Okey, semasa kewafatan Nabi Muhammad SAW, mereka ni sudah tidak mengikut ajaran Rasulullah SAW, yang mana ada di kalangan mereka yang enggan membayar zakat dan ada juga di kalangan mereka yang menyembah berhala. Jadi kalau kita tengok kepada pemerintahan Saidina Abu Bakar ini, ia diaplikasikan di Malaysia, yang mana Malaysia telah menetapkan hukum mengenai hukuman riddah bagi hukuman riddah dalam enakmen bagi negeri-negeri. Jadi walaupun golongan di Malaysia ini tidak diperangi, tetapi Malaysia tetap menetapkan hukuman bagi mereka yang murtad. Okey. Yang kedua, iaitu Saidina Abu Bakar melakukan pengumpulan Al-Quran. Saidina Abu Bakar menerima pandangan daripada Saidina Umar untuk mengumpulkan Al-Quran kerana penghafiz pada ketika itu telah ramai meninggal dalam peperangan dan sebagainya. Maka Saidina Abu Bakar menerima pandangan Saidina Umar supaya untuk mengelakkan Al-Quran hilang begitu saja. Tapi di Malaysia, kalau kita tengok pada di Malaysia, Malaysia tidak mengaplikasikan pemerintahan yang dilakukan oleh Saidina Abu Bakar ni. Tapi di Malaysia melakukan pencetakan Al-Quran supaya Al-Quran itu tidak hilang dan menghapuskan Al-Quran yang telah koyak dan juga telah rosak lah. Jadi konsep dia sama, yang mana Malaysia ini melakukan sesuatu perkara untuk mengelakkan Al-Quran itu daripada hilang, yang mana Malaysia melakukan pencetakan supaya Al-Quran itu tidak hilang. Dan Saidina Abu Bakar melakukan pengumpulan Al-Quran supaya ayat-ayat Al-Quran itu tidak hilang daripada dunia ni. Okey, yang ketiga, menentukan bakal khalifah. Okey, Saidina Abu Bakar telah melantik Saidina Umar sebagai penggantinya setelah beliau meninggal dunia. Jadi kalau kita tengok kepada pemerintahan di Malaysia, pemerintah tidak menentukan penggantinya, sebaliknya ditentukan oleh rakyat Malaysia. Oleh kerana Malaysia ni dia menggunakan sistem demokrasi, maka pemilihan pemerintahan selepas pemerintah yang sekarang akan ditentukan oleh rakyat Malaysia. Okey. Seterusnya Saidina Umar. Beliau telah melakukan satu perubahan, iaitu terhadap pengurusan tanah terbiar. Beliau telah menetapkan tempoh masa iaitu selama 3 tahun untuk pemilik tanah terbiar tersebut menguruskan tanah. Jika dalam tempoh masa tersebut pemilik tanah tidak dapat mengusahakan tanah terbiar itu, maka pihak kerajaan ada kuasa untuk merampas tanah terbiar tersebut untuk menguruskannya. Hal ini adalah bertujuan untuk memanfaatkan sumber tanah tersebut. Kaedah ini diaplikasikan di Malaysia, iaitu menurut undang-undang, jika tanah terbiar itu tidak diusahakan dalam tempoh masa tertentu, maka pihak kerajaan berhak untuk mengambil alih tanah tersebut daripada pemilik asal. Seterusnya sistem cukai. Pada zaman Saidina Umar, petani-petani dikenakan cukai dengan bayaran 2 dinar dan sejumlah gandum, dan pengecualian diberikan kepada kanak-kanak, perempuan dan orang tua. Hasil pendapatan cukai ini adalah untuk pentadbiran negara. Kaedah ini diaplikasikan di Malaysia, tetapi bayarannya menggunakan mata wang terkini dan ianya juga merupakan sumber pendapatan utama negara, bertepatan dengan kaedah yang digunakan pada zaman Saidina Umar. Seterusnya sistem pendidikan.
Saidina Umar telah merancang pembelajaran Al-Quran dan telah menubuhkan beberapa buah sekolah untuk menyebarkan ilmu agama. Masjid dijadikan pusat pengajian untuk mengajarkan ilmu agama kepada orang Islam. Dan Saidina Umar juga telah mengarahkan setiap orang Islam wajib untuk mempelajari sekurang-kurangnya 5 surah, iaitu surah Al-Baqarah, An-Nisa, Al-Ma'idah, Al-Hajj dan An-Nur. Dan perkara ini turut diaplikasikan di Malaysia, di mana terdapat juga sesi pembelajaran agama di masjid-masjid dan terdapat banyak sekolah ditubuhkan untuk menyebarkan ilmu agama. Saidina Uthman. Yang pertama, beliau telah menubuhkan bidang ketenteraan. Bidang angkatan tentera bukan sahaja dibina untuk mempertahankan negara, malah ia adalah untuk memperluaskan empayar Islam sehingga dapat mengatasi keluasan empayar Rom. Malaysia juga mempunyai angkatan tentera yang berfungsi untuk mempertahankan rakyat dan negara. Ia mempunyai sedikit perbezaan dengan bidang ketenteraan di zaman Uthman, di mana di Malaysia sekarang angkatan tentera tidak berfungsi untuk meluaskan empayar Islam. Angkatan tentera hanyalah untuk mempertahankan negara sahaja. Yang kedua, pembukuan Al-Quran. Pada zaman Saidina Uthman, Islam telah tersebar meluas ke serata dunia. Oleh itu, timbul banyak perbezaan di antara satu wilayah dan satu wilayah lain dalam mempelajari agama Islam, terutamanya dalam mempelajari Al-Quran itu sendiri. Hal ini telah menimbulkan pelbagai salah faham dan tuduh-menuduh antara satu sama lain dalam menegakkan siapa yang benar untuk dalam mempelajari Al-Quran. Oleh itu, Saidina Uthman telah mengambil inisiatif baru, iaitu dengan membukukan senaskah Al-Quran yang baru menjadi senaskah Al-Quran yang digunakan secara rasmi dalam kalangan umat Islam. Dan Khalifah Uthman telah menggunakan lahjah bahasa Quraisy dan serta membakar Al-Quran yang berbeza dengannya untuk mengelakkan berlakunya salah faham tersebut. Secara umumnya pengaplikasian ini terpakai pada di Malaysia kerana Al-Quran yang dibukukan pada zaman Saidina Uthman itu dinamakan Mushaf Uthmani dan digunakan sehingga kini di Malaysia dan di serata pelosok dunia. Seterusnya kita akan tengok zaman pemerintahan Saidina Ali radhiyallahu anhu, yang mana Saidina Ali ini adalah menantu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semasa pemerintahan Saidina Ali radhiyallahu anhu ni, yang mana Saidina Ali melakukan beberapa perkara dalam pemerintahannya. Yang pertama, kita tengok kepada menghapuskan pemberontakan. Menghapuskan pemberontakan ialah untuk menstabilkan negara. Oleh itu, Saidina Ali ingin menghapuskan pemberontakan dahulu sebelum mencari pembunuh Saidina Uthman supaya negara dapat distabilkan. Kalau kita tengok kepada pemerintahan di Malaysia, yang mana Malaysia mengenakan hukuman mati bagi pemberontakan ataupun sesiapa yang cuba untuk berperang. Jadi di Malaysia ni, sesiapa yang cuba melakukan peperangan atau telah berperang akan dikenakan hukuman mati. Mahkamah Syariah menetapkan hukuman bunuh bagi sesiapa yang melakukan pemberontakan. Yang kedua, melantik Gabenor-Gabenor baru, iaitu masa pemerintahan Saidina Ali ni, Saidina Ali melantik Gabenor baru
Governor baru untuk membantu pentadbirannya, dan dia telah memecat governor-governor daripada pemerintahan yang lama. Okey, kalau kita tengok pemerintahan di Malaysia pula, menteri-menteri baru dilantik selepas menang pilihan raya. Sama juga dengan konsep pelantikan governor-governor baru, iaitu setelah pemilihan raya tamat, menteri baru akan dilantik menjadi menteri oleh ketua negara. Pelantikan itu dilantik di kalangan parti yang menang pilihan raya. Jadi pemerintahan Saidina Ali radhiyallahu anhu telah diaplikasikan di pemerintahan di Malaysia.